dengan sebab peruntukan yang tidak ada menyebabkan jalan itu terus tidak terurus, yang akhirnya juga memberikan kesan kepada pengguna. Pengguna tak tahu ni jalan negeri ke jalan susuan ya. Wujudnya libat urus ini akan memberikan keselesaan dan keseragaman dalam memperelokkan jalan-jalan perhubungan antara desa. 051400 peralatan dan kelengkapan tadika dan taska kemas, saya juga merujuk supaya dapat melihat tadika kemas di Pekan Kuala Kerau, manakala 02300 jalan luar bandar. Berdasarkan pada peruntukan ini, saya ingin mendapat penjelasan adakah peruntukan ini termasuk jalan-jalan di Parlimen Kuala Kerau. Dan yang paling akhir 03100 bersangkutan dengan Pekra, kenapa ahli politik kekal dilantik sebagai pengurusi Fekra sebagaimana bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Kerajaan Madani. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Sini saya ingin menarik perhatian Kementerian. Perkara 85C Perlembagaan Persekutuan disebut orang asli. Definisi perkara 160 perlembagaan. Tak tahu dekat mana silap tu. Kalau di Semenanjung ni, kami, ya, termasuk saya lah, dipanggil orang asli dan bukan orang asal. Perbetulkan teks. Ya. Terima kasih, Musi. Perikutan itu, saya persilakan Yang Berhormat Betung. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Salam sejahtera. Kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi turut sama-sama membahaskan belanjawan di peringkat jawatankuasa di bawah maksud B dan P 22 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Pertama, saya menyentuh butiran 040000 pembangunan modal insan dan pendidikan di bawah sub butiran 040300 kemajuan masyarakat kemas bersekali dengan butiran 00400 pendidikan awal kanak-kanak peruntukan sebanyak 33.6 juta ringgit dan bertambah dari tahun lepas selaras dengan fungsi kemas untuk memastikan pembangunan modal insan luar bandar dan cemerlang serta menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada mereka. Maka saya mohon pada Menteri untuk tambah peruntukan bagi naik taraf tadika kemas dari segi prasarana dan kelengkapan di kawasan saya di Betong. Ada 44 buah tadika kemas dan 3 buah taska yang dalam keadaan yang serba kekurangan. Seterusnya, yang kedua adalah butiran 00605 iaitu Kolej Profesional Mara. Saya bangkitkan isu ini bagi wakil dari Kapit yang minta Menteri menyatakan apakah status pelaksanaan projek pembinaan Kolej Profesional Mara di Kapit memandangkan tapak projek itu telah selesai dibayar pampasan dan bilakah projek ini dimulakan kerja pembinaannya. Seterusnya, yang ketiga adalah butiran 01702 bekalan elektrik luar bandar BLB Sarawak. Agihan belanja sebanyak 170.48 juta ringgit yang bertambah dari tahun lepas. Dan khusus bagi kawasan Parlimen Betong, saya amat berterima kasih kepada kerajaan serta usaha ahli parlimen yang terdahulu daripada saya kerana sekarang kawasan Parlimen Betong telah mendapat 100% bekalan elektrik 24 jam melalui sistem grid. Walaupun demikian, isu sekarang ialah bagi rumah yang baru yang dikategorikan permohonan lewat atau late applicant dengan izin. Tiap tahun ada rumah baru dibina di kampung-kampung dan juga di rumah panjang di kawasan Betong. Mereka menghadapi masalah untuk menyambung bekalan elektrik ke rumah bila rumah sudah siap dibina. Maka saya cadangkan kerajaan untuk menyediakan satu dana khas atau revolving fund dengan izin yang khas untuk kes-kes yang macam ini. Keempat ialah butiran 01717 pemasangan baru lampu jalan kampung telah dibangkitkan oleh beberapa ahli dewan yang berucap terlebih dahulu. Saya juga bersetuju dengan mereka agar skop menggunakan jenis yang macam solar, dan saya nampak pada 2 tahun yang lepas
tiada peruntukan disediakan bagi butiran ini. Maka tahun ini ada sedikit berjumlah 20 juta ringgit. Maka soalan saya macam mana ianya diagihkan dan kalau boleh setiap kawasan parlimen luar bandar, terutamanya kami di Sabah dan Sarawak, patut diagihkan sama rata. Yang kelima ialah butiran 02002 bekalan air luar bandar Sarawak. Jumlah sebanyak RM131.576 juta bertambah dari tahun lepas. Bagi bekalan air bersih, Sarawak memerlukan sebanyak 19 bilion untuk menyediakan bekalan air bersih ke seluruh penduduk wilayah Sarawak. Oleh kerana saiz kawasan yang luas, lebih-lebih lagi muka bumi yang mencabar, namun amount tersebut amat kecil dan perlu ditambah lagi. Yang keenam adalah butiran 02200 Jambatan Luar Bandar dan butiran 02300 jalan-jalan luar bandar. Batang lupa, mohon perincian projek yang diluluskan di Sarawak dan juga kawasan Parlimen Betong di bawah butiran ini. Sekejap. Okay. Berkaitan dengan butiran ini, saya ingin membangkitkan jalan di bawah program Jiwa Murni di Sarawak. Terima kasih kepada kerajaan di atas inisiatif tersebut kerana telah membina lebih 460 km jalan luar bandar. Jadi isu sekarang bahawa jalan tersebut tidak memenuhi piawaian jalan negeri dan banyak juga yang telah rosak malah tidak dapat dilalui lagi. Maka ianya self-defeating dengan izin, tidak menepati niat asal untuk menyediakan konektiviti di luar bandar. Justru Kerajaan Sarawak merayu agar Kerajaan Persekutuan menyediakan geran khas untuk naik taraf jalan-jalan ini. Soalan saya, apakah perancangan kerajaan untuk naik taraf jalan ini supayanya dapat didaftar di bawah sistem MARIS dan memastikan jalan tersebut akan mendapat dana berterusan untuk menyelenggara jalan tersebut. Okey, setengah minit. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi Babi Betong. Saya ingin membangkitkan butiran 051200 penyelenggaraan dan pembaikan bangunan kemas, 051400 peralatan dan kelengkapan tadika kemas. Saya melihat Datuk Pengerusi, kemas adalah merupakan satu jabatan yang mewujudkan tadika kemas dan jika kita lihat 051400 peralatan dan kelengkapan tadika kemas hanya diperuntukkan 1 juta untuk tahun ini. Saya mohon pihak kementerian memandang serius perkara ini kerana peralatan ini adalah amat penting kepada kanak-kanak di kawasan luar bandar. Satu lagi Tuan Datuk Pengerusi berkenaan 00400 pendidikan awal kanak-kanak diperuntukkan sebanyak 33 juta. Saya harap peruntukan ini akan sampai ke kawasan pedalaman terutamanya di wilayah Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Okey, saya masukkan dalam ucapan saya. Jadi mohon sikit lagi untuk ada dua perkara. Yang ketujuh ialah 02400 Jalan Perhubungan Desa dan 02401 Amenity Social. Betong mohon agihan sama rata kepada semua kawasan Parlimen luar bandar, terutamanya kami di wilayah Sabah dan Sarawak yang masih dagangkan peruntukan ini bagi menyelesaikan isu-isu seperti naik taraf jalan akses, sistem peperitan kampung, balai raya, jeti, jambatan gantung, gelangan sukan dan sebagainya. Ke-8 ialah butiran 04800 Jabatan Pertanian Sarawak. Saya nak bertanya mengenai peruntukan kepada Jabatan Pertanian Sarawak untuk program tanam baru getah di Sarawak. Apakah hala tuju dan dasar kerajaan mengenai program ini dan berapakah dana dan peruntukan untuk tanam baru getah? Butiran 04000 pihak berkuasa kemajuan kebun kecil perusahaan getah Risda di Sarawak. 30 saat habis saya akan tutup. Okey, di Sarawak pekebun kecil getah kebanyakan yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian Sarawak. Bagi bantuan bulanan musim tengkujuh, adakah hanya pekebun kecil yang didaftar di bawah Risda akan mendapat bantuan tersebut? Sekiranya ya, saya merayu kepada kerajaan untuk mengiktiraf kebun kecil getah yang berdaftar secara rasmi dengan Jabatan Pertanian Sarawak juga mendapat bantuan tersebut. Adalah tidak adil untuk menidakkan mereka dari mendapat bantuan tersebut. Akhir sekali, mengenai bantuan rumah PPRT kepada rakyat termiskin di luar bandar. Saya tidak nampak butiran spesifik untuk program ini. Soalan saya, berapakah peruntukan untuk Sarawak? Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk menaikkan peruntukan untuk bina baru dan naik taraf rumah rakyat termiskin? Dan akhir sekali ialah musibah kebakaran rumah panjang yang sering kali terjadi di luar bandar Sarawak. Duduk yang berhormat. Saya faham. Saya pun wakil rakyat luar bandar. Saya persilakan Yang Berhormat Guru Musang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Kali ini Guru Musang membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 memfokuskan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Pertama sekali
saya nak rakamkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di atas peruntukan lebih 400 juta ni. Nak compare dengan 2022 tu maksudnya ada pertambahan lebih daripada 400 juta. Tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Timbalan Menteri. Saya terus kepada butiran 020-600 aktiviti kesedar. Ya. Kalau kita tengok kepada ujuran 2022 dan 2023 tidak ada apa-apa perubahan, ya, jumlah yang sama 30 juta, dan merujuk kepada kesedar juga, saya ingin ambil perhatian Yang Berhormat Timbalan Menteri yang ada kat sini. Pertama sekali terima kasihlah kerana ada sampai ke Gua Musang baru ni, walaupun saya tahu lewat 2 hari selepas tu. Tak apa, yang penting Yang Berhormat Menteri dengan Timbalan Menteri sampai ke kawasan saya. Kalau sebelum ni Menteri tak berapa nak dibenarkan untuk berada di bumi Gua Musang. Saya izin walaupun tanpa pengetahuan saya. Okey, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan iaitu Kesedar meliputi 4 parlimen iaitu Parlimen Gua Musang, Kuala Krai, Tanah Merah dan juga Jeli. Dan kita ketahuilah di Gua Musang adalah terletaknya Ibu Pejabat Kesedar. Okey. Soalan saya, adakah kementerian telah menetapkan mekanisme tertentu untuk memastikan agihan peruntukan pembangunan sama rata di antara setiap daerah-daerah ni? Maksud saya, Gua Musang, Kuala Krai, Tanah Merah dan Jeli ni contohnya yang kerajaan telah allocate ni 30 juta. Adakah 30 juta ni peruntukan pembangunan ni dibagi kepada 4? Maksudnya macam itulah soalan saya. Yang keduanya, tapi sebelum tu sekiranya tidak ada mekanisme tersebut, Gua Musang saya minta lebih difokuskan kepada Gua Musang, sebab kita sebagaimana kita tahu nak bandingkan dengan 3 daerah lain tu, Gua Musang agak tertinggal walaupun Ibu Pejabat Kesedar berada di bumi Gua Musang. Okey, yang berikutnya berkenaan dengan butiran 020-600 juga difahamkan terdapat beberapa anak syarikat kesedar telah mengalami kerugian ketara dan berterusan. Dalam isu ini, adakah pihak kementerian telah atau mengambil tindakan susulan bagi menjamin tiada ketirisan dalam perbelanjaan anak-anak syarikat kesedar tersebut? Saya juga ingin bertanya, apakah masalah utama yang dialami oleh Kesedar yang merupakan agensi Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan berkenaan dengan penyelesaian pemilikan hartanah peneroka Kesedar yang berlanjutan sekian lama? Kalau kita tengok yang duk viral pada zaman sebelum PRU baru ni, ada lagi masyarakat terutamanya peneroka Kesedar sampai naik stay highlight isu berkenaan dengan hak milik hartanah. Dan apakah status tuntutan oleh sebahagian daripada 2,228 peneroka di 9 tanah rancangan Kesedar yang menuntut untuk mendapatkan kembali ladang sawit yang ditanam semula oleh Kesedar, ya, yang kita tahulah bagaimana untuk masa ini bantuan sara hidup hanyalah sebanyak RM1,000 sebulan yang diberikan kepada Kesedar, kepada peneroka Kesedar, dan adalah sangat tidak relevanlah dengan status Gua Musang sekarang ni. Kita tahu ke belakang ini dikategorikan sebagai daerah serba mahal. Okey. Seterusnya, berapakah nisbah jumlah pendapatan Kesedar melalui penjualan hasil-hasil komoditi berbanding dengan perbelanjaan yang diterima daripada kementerian pada 5 tahun lepas? Kita nak tengok untung banyak mana, rugi banyak mana agihan daripada kementerian kepada agensi tersebut. Dan saya Yang Berhormat Pengerusi, seterusnya saya kepada butiran 03-0500 iaitu RISDA. Kalau saya tengok ada pertambahan sebanyak 10 juta peruntukan pada tahun ini, dan soalan sayanya, dengan pertambahan peruntukan ini, adakah RISDA akan lebih efektif dalam menjalankan penyelidikan supaya anak benih getah yang dibekalkan kepada pekebun kecil betul-betul berkualiti dan menjamin peningkatan hasil susu bagi setiap batang pokok getah? Okey. Kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, kita dapat info ataupun maklum balas daripada terutamanya pekebun-pekebun kecil di kawasan perkampungan. Dia kata dia dapat bantuan daripada RISDA, tapi tanam anak benih yang telah dibekalkan oleh RISDA tak berkualiti, nak berbanding dengan dia beli dekat pasaran luar. Jadi saya minta dekat sinilah kalau boleh, dahlah harga getah tu tak tu, jadi saya minta diberi perhatian. Jadi seterusnya Yang Berhormat Pengerusi, saya minta seminit. Silakan. Okey, terima kasih.
Dengan pertambahan peruntukan ini, saya juga memohon kepada Resda untuk menambah peruntukan bantuan musim tukujuh kepada penawarih getah yang kita ketahui memang harga getah sekarang ini sangat rendah. Seterusnya saya terus kepada butiran 040300 iaitu kemas. Apakah inisiatif dan mekanisme kerajaan untuk menyerapkan semua kaki tangan kemas yang berjawatan penolong pegawai pembangunan masyarakat grade S29 ke status berjawatan tetap selepas 10 tahun perkhidmatan? Dan berapa peratuskah kaki tangan kontrak dan tetap yang masih dalam perkhidmatan sehingga kini? Dan seterusnya saya ke butiran 050600 allow jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung. Okey, soalan saya, adakah kerajaan memberi perincian berkenaan dengan skem perkhidmatan JPKK bagi memastikan penjawat jawatan JPKK ini melaksanakan tugas dengan adil dan saksama kepada masyarakat setempat? Akhir sekali, saya terus kepada 05 butiran 050800 Jakwa. Saya ingin bertanya, apakah mekanisme kerajaan untuk menjamin penjimatan perbelanjaan kerajaan berkenaan dengan sistem penyelenggaraan sistem rawatan air Jakwa? Sebab di kawasan saya didapati banyak projek sistem rawatan air tidak memenuhi standard dan piawaian yang ditentukan oleh kerajaan. Baru-baru ni kita tengok ada bina sistem rawatan air tapi tak sempat dipakai, dah terus tak boleh pakai. Maksud saya macam tu. Jadi sekian, terima kasih. Baik, kita jemput Kota Marudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana telah memberikan saya peluang untuk turut serta membahas peringkat jawatan kuasa Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Pertamanya saya ingin merujuk kepada butiran 01703 bekalan elektrik luar bandar. Sebagai makluman, walaupun sekarang ini hampir semua kawasan telah menerima bekalan elektrik yang baik, tetapi kawasan luar bandar di Sabah, khususnya di kawasan Kota Marudu, masih terdapat kawasan perkampungan yang langsung belum menerima bekalan elektrik. Sebagai contoh, saya ingin sebutkan di sini, yaitu Kampung Sensogon Magandai, Sensogon Mogis, Sensogon Paliu, Binantungan Suyad, Sensogon Suyad, Kampung Garung, Sungai Magandai dan juga Kampung Makatol Darat. Bagi pengetahuan umum, pelajar-pelajar di kawasan ini masih lagi menggunakan pelita dan lilin untuk belajar, seperti keadaan kita tahun 60-an. Saya berharap agar kerajaan dapat mengakhiri kesengsaraan rakyat di kawasan ini. Untuk itu, saya ingin tahu, adakah peruntukan 284.465.300 ini telah mengambil kira keperluan kawasan luar bandar seperti Kota Marudu, dan berapakah jumlah peruntukan khusus bagi Kota Marudu? Seterusnya, butiran 02003, bekalan air luar bandar dan juga 02004, bekalan air alternatif. Banyak kawasan luar bandar di Sabah yang belum ada bekalan air yang sempurna. Termasuklah kawasan Kota Marudu yang bukan saja bekalan air yang sering terputus, tapi banyak lagi kampung-kampung yang langsung belum menerima bekalan air yang bersih. Saya mencadangkan agar peruntukan sebanyak 131.578.300 ini mengambil kira keperluan bekalan air untuk daerah Kota Marudu. Bagi kawasan Pekan dan sekitarnya, dua solusi sangat yang penting yang perlu diambil kira oleh kerajaan, yaitu satunya menaikkan taraf loji yang sedia ada yaitu di Simpangan, dan keduanya menambah satu lagi empangan yang baru di kawasan Kota Marudu yaitu di kawasan Sarinsim. Ini untuk mengatasi gangguan bekalan air yang sering berlaku. Kadang-kadang setiap hari ataupun setiap minggu bekalan air di Kota Marudu akan terganggu. Bagi kawasan perkampungan yang jauh, saya mohon agar kerajaan mempertimbangkan bagi bekalan air alternatif seperti bekalan air pipe gravity, dan memohon agar peruntukan dapat disalurkan dengan kadar yang segera. InsyaAllah kita akan bantu pihak kerajaan untuk pastikan kampung-kampung yang boleh dicadangkan untuk bekalan air alternatif ini. Selanjutnya saya ingin merujuk butiran 02300 dan juga 02400, yaitu jalan luar bandar dan juga jalan perhubungan desa. Biarpun peruntukan tahun 2023 ini turun sedikit berbanding dengan peruntukan tahun lepas, tetapi saya berharap jalan-jalan luar bandar di Sabah mendapat keutamaan, khususnya Kota Marudu yang mana banyak lagi kampung-kampung yang belum ada jalan yang sempurna. Bukan saja menaik tarif jalan-jalan yang sedia ada,
Cabaran utama juga bagaimana memperbaiki jalan-jalan luar bandar dan jalan-jalan desa yang rosak dan terputus pada ketika musim banjir. Saya mohon agar kementerian akan memberikan perhatian khusus kepada daerah saya, daerah Kota Marudu, agar perkara asas ini dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Ini amat berkait rapat dengan ekonomi kawasan Kota Marudu. Karena kawasan Kota Marudu ini merupakan kawasan antara daerah yang termiskin di Malaysia. Jadi saya mencadangkan salah satu cara untuk menaik taraf ekonomi rakyat kita adalah memperbaiki dan juga membina jalan-jalan perhubungan ini. Dengan adanya jaringan jalan yang baik, mereka boleh memasarkan hasil-hasil pertanian dan juga produk-produk di peringkat kampung untuk dipasarkan di kawasan Pekan. Terakhir, Tuan Pengerusi, yaitu butiran 03-200, yaitu skim pembangunan kesejahteraan rakyat. Seperti mana yang kita tahu, Kota Marudu juga ini adalah antara daerah yang mempunyai keadaan kemiskinan tegar yang tinggi. Dengan ketidakmampuan penduduk ataupun rakyat di kawasan ini untuk membina rumah sendiri. Dengan itu saya mohon kepada pihak kerajaan dalam belanjawan ini, kita mohon agar Kota Marudu dapat diberikan keutamaan dari segi jumlah dan peruntukan pembinaan rumah PPRT supaya rakyat kita tidak akan ketinggalan. Jadi itu adalah antara suara daripada Kota Marudu, Tuan Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kota Marudu. Mijit tanah tak ada dalam Dewan. Baik, saya jemput Kampa. Terima kasih kepada Datuk Tuan Speaker kerana memberi peluang untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah peringkat jawatankuasa. Pertama sekali saya nak masuk ke butiran 030100 pembangunan usahawan desa. Kita ada 2.13 juta. Yang saya nak bangkit di sini ialah pembangunan usahawan peruntukan ni banyak kementerian ada. Kementerian Wanita ada, Kementerian Belia ada dan juga Kerajaan Negeri juga ada. Dan kebanyakan kali di kawasan saya ada masalah berikut. Orang yang sama dapat bantuan yang sama dari kementerian lain. Jadi boleh tak kita buat satu database, okey? Kita link up semua kementerian termasuk juga kerajaan negeri, siapa dapat peruntukan, siapa dapat sumbangan, siapa tak dapat sumbangan. Saya rasa itu penting kerana kita tak mahu orang yang sama ataupun keluarga yang sama berkali-kali dapat bantuan yang sama. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, butiran 030200 kesejahteraan rakyat 2.037 juta. Masalah saya dengan peruntukan ini ialah kalau kita lihat breakdown dia, 10,000 emolument 1.754 juta, 86%. 2000 perkhidmatan dan bekalan 283,000, hanya 14%. Bermakna 2 juta ini 86% untuk bayar gaji. Yang betul-betul sampai ke rakyat hanya 14%. Jadi saya rasa ada yang tak kena dengan peruntukan ini. Saya rasa kementerian mungkin boleh tingkatkan untuk peruntukan perkhidmatan dan bekalan. Dan seterusnya untuk orang asli. Pengupayaan ekonomi luar bandar saya nampak Jakwa 030300 kita dapat 63.23 juta dan juga kita tambah daripada butiran dua lain 050700 peningkatan taraf hidup orang asli 81 juta dan juga di bawah Jakwa 01100 ada 156 juta. Kalau kita tambah ke semua peruntukan untuk orang asli, jumlahnya 300 juta. 300 juta kalau kita bahagi kepada kesemua orang asli di Malaysia, lebih kurang 143,000. Satu orang asli boleh dapat RM2,097 per kapita. Saya rasa ini memang mencukupi. Tapi persoalannya, adakah duit ini betul-betul turun kepada kampung orang asli? Kerana setiap kali saya masuk kampung orang asli, memang nak minta bantuan, minta sumbangan. Kalau seorang secara purata 1 tahun dapat 2,000, saya rasa masalah ni tak akan berlaku. Jadi saya mohonlah, kementerian boleh tak bagi satu guideline macam mana duit ini dibahagikan dan apakah ejen pelaksana? Adakah duit ini betul-betul turun kepada orang asli? Kerana dalam Parlimen Kampar banyak kampung orang asli paling kurang 10 sampai 20. Yang besar tu kampung air terjun, kampung Bukit Terang, kampung Barang Tembak, kampung air Denak. Jadi saya harap kementerian boleh bagi penjelasan. Dan seterusnya untuk pemasangan baru lampu tadi banyak ahli suap bangkit 017070 ini peruntukan baru 20 juta.
Kalau kita ditambah dengan jambatan dan jalan-jalan, 02200 jambatan luar bandar 54 juta. 02300 jalan-jalan luar bandar 1.088 bilion. 02400 jalan perhubungan desa 399 juta. Kalau kita tambah ke semua ini, lampu, jalan, jambatan, jumlah peruntukan dia 1.5 bilion. Dan ini adalah lebih besar daripada paling kurang 10 kementerian kalau kita bandingkan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa 1.5 bilion. Kementerian Luar Negeri 970 juta. Kementerian Perpaduan 570 juta. Kementerian Perdagangan Komoditi 671 juta. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup 1.252 bilion. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 732 juta. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 500 juta. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya 971 juta. Kementerian Belia dan Sukan 1.045 bilion. Kementerian Sumber Manusia 1.357 bilion. Jadi soalan saya, kalau setiap tahun kita ada 1.5 bilion untuk bangunkan bina lampu, bina jalan, bina jambatan, kenapa sampai hari ini masih ada kampung-kampung yang tak ada jalan, tak ada jambatan? Saya nak minta ke kementerian, boleh tak kita buat satu guideline, buat satu garis panduan yang baru? Kerana kita tak mahu projek-projek ini diberikan kepada syarikat Bumiputera, tetapi dia di subkontrak seperti projek Jana Wibawa. Bumiputera yang dapat tapi subkontrak. Orang-orang Cina, syarikat Cina di Johor yang tahu dekat dengan orang-orang yang dapat kontrak. Jadi boleh tak kita buat satu garis panduan, jika syarikat Bumiputera dapat kontrak itu paling kurang nak subkontrak, saya faham kerana mungkin ada setengah expertise tak ada, hanya boleh subkontrak mungkin 20% sampai 30%. Yang baki 70% tak boleh di subkontrak. Saya minta boleh tak kita buat satu garis panduan seperti ini. Kita nak hapuskan duit ini, kita tak mau syarikat Bumiputera buat RM2 company. Syarikat RM2 kita daftar, lepas tu dapat kontrak, subkontrak sini, subkontrak itu. Kita nak duit ini betul-betul turun kepada orang kampung. Dan saya haraplah semua boleh sokong dengan ini. Dan tadi Ara ada bangkit sikit saja. Ara kata pihak kerajaan sekarang jinak dengan rasuah. Tak ada. Kita dakwa, ada kes rasuah, kita siasat, kita dakwa. Tapi apabila ada dakwaan, sebelah sana cakap ini pendakwa terpilih. Tapi mereka lupa, semasa mereka menjadi kerajaan, itu betul-betul pendakwa terpilih. Jadi saya haraplah, kalau kita lawan rasuah, kita lawan rasuah sama-sama. Apa kes yang ada di sebelah sini, semua kes mahkamah diteruskan. Jadi saya harap kita boleh terima ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kampar. Saya jemput Jerantut. Terima kasih kepada pengurusi kerana memberikan saya peluang untuk berbahas dalam hal ehwal Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. InsyaAllah saya akan fokus dan saya tak akan lari kepada topik-topik lain yang keluar daripada perkara ini. Walaupun kita boleh je nak berbahas tapi tidak ada etika sebegitu. Kepala B22 butiran 020 100 prasarana dan Kepala P22 butiran 02 300 jalan-jalan luar bandar. Jadi saya ada isu yang berbangkit untuk ditengahkan, ya pengurusi. Saya mohon jalan kampung di Jerantut yang bukan di bawah kelolaan JKR seperti Jalan Batu Balak, jalan utama ke Ulu Temeling iaitu dari Kampung Tuit ke Kampung Mak Daling, jalan Kampung Sempadan di Damak diberikan sedikit peruntukan untuk dibaiki dan ditambah baik. Untuk pengetahuan pengurusi, kalau saya bawa pengurusi jalan ke jalan ni, kalaupun kita naik kenderaan pancuan 4 roda, turun je sakit pinggang. Tapi jangan bimbang, kita ada tukar urut insya-Allah, ya. Yang syariah compliance, ya. Kepala B22 butiran 030 100 pembangunan desa, usahawan desa dan Kepala P22 butiran 02 600 pembangunan ekonomi komuniti. Saya mohon pihak kementerian untuk mohon perincian kepada peruntukan ini secara bertulis mengenai peruntukan terperinci kepada program pembangunan perniagaan, kemudahan pembiayaan, pembangunan produk dan jaringan pasaran, supaya ia memudahkan kami untuk kita memohon secara konsortium di peringkat Temeloh, di peringkat Jerantut kerana ramai usahawan-usahawan desa yang berada di sana. Dan di sini juga saya mencadangkan agar bandar utama Jerantut diperuntukkan tempat perniagaan pengusahawan automatik ataupun pusat sehenti supaya golongan usahawan boleh meletakkan produk-produk jualan IKS di sana. Kerana kita tahu bandar Jerantut adalah bandar pelancongan. Kepala B22 butiran 030 300 kemajuan orang asli, Jakua. Ini saya rasa semua ahli-ahli parlimen setuju
kita mahukan supaya peruntukan 030-300 ini apakah ia hanya operasi jabatan sahaja. Kita mahukan perincian. Dan kepada Kepala B22 butiran 030-500, pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil dan Getah RISDA mohon perincian secara bertulis bagi peruntukan yang sedia ada, sama ada kesemua peruntukan adalah untuk wang penanaman semula sahaja atau sebaliknya. Kepala B22 butiran 050-200 emolumen kaki tangan kontrak. Terdapat kenaikan peruntukan bagi tahun 2023 sebanyak 50 juta berbanding dengan tahun lepas. Jadi kami memohon pencerahan dan perincian daripada pihak kerajaan. Kepala B22 butiran 050-700 peningkatan taraf hidup orang asli dan Kepala P22 butiran 01100 Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Di Jerantuk Tuan Pengerusi kita ada 12 perkampungan orang asli. Izinkan saya bacakan: Kampung Sungai Kiul, Kampung Sungai Mai, Kampung Sungai Kul, Kampung Sungai Berjuang, Kampung Sungai Bangkung, Kampung Paya Petai, Kampung Paya Lintah, Kampung Batu 10, Sungai Retang, Kampung Kuala Atuk, Kampung Sungai Tekal, Kampung Sungai Tiang dan Kampung Sungai Kuching. Dan dalam 12 kampung ini, Tuan Pengerusi, ramai yang memerlukan rumah-rumah baru. Jadi kita mohonkan supaya dapat dikonsider pihak kementerian ke arah ini. Dan situasi di Jalan Sungai Mai, jalan perhubungan hanyalah dibentuk melalui crusher run. Maka memerlukan dana daripada pihak kerajaan untuk melaksanakan jalan yang lebih selesa dan berpatutan. Akhirnya, Kepala B22 butiran 04000 pembangunan modal insan dan pendidikan. Pada awal tahun ini, TPM mengeluarkan kenyataan di mana sektor pendidikan TVET akan terus diperkasakan dan kita memang mengalu-alukan perkara ini. Cuma kita nak bertanya, kenapa tiada peruntukan khusus TVET di dalam kementerian ini? Apakah ia kerana TVET akan diuruskan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan? Sekretariat khas bagi menyelaras semua pelaksanaan program TVET berada di bawah kementerian mana? Apakah perkembangan terkini mengenai 10 pemain industri iaitu syarikat swasta yang sudah menandatangani MOA bagi melatih pensyarah dan tenaga kerja di pusat TVET? Kenapa kami fokuskan, Jerantut memfokuskan tentang TVET ini, Tuan Pengerusi? Kerana di Jerantut kita ada 14 mahat tahfiz. Dan kita mahukan ada ketersambungan selain daripada mereka boleh sambung belajar di Turki, di Middle East ataupun di UK. Kita juga mahukan ada di kalangan mereka yang barangkali pendapatan keluarganya tidak mampu untuk kita masuk dalam vocational TVET. Jadi saya nak bertanya, apakah prosedur bagi memohon untuk menubuhkan TVET Hufaz khususnya di Jerantut? Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya jemput Kota Belud. Datuk Pengerusi, saya terus kepada butiran 040300 Kemajuan Masyarakat Kemas, butiran 051400 Peralatan dan Kelengkapan Tabika Taska Kemas, butiran 00500 Pusat Kegiatan Masyarakat. Saya mohon perincian seperti berikut. Pertama, mengapa peruntukan belanja mengurus kemas dikurangkan? Kedua, berapakah peruntukan yang diberikan bagi permulaan transisi pendigitalan kelas Tabika Kemas pada tahun ini, kerana saya lihat tiada perubahan peruntukan bagi peralatan dan kelengkapan Tabika ataupun Taska Kemas. Ketiga, berapakah peruntukan tahun ini bagi program stream Science, Technology, Religion, Engineering, Arts and Mathematics di Tabika Kemas bagi meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, berlaku peningkatan ketara di bawah butiran pusat kegiatan masyarakat. Saya mohon diperincikan perincian. Saya juga ingin sebutkan di sini bahawa kita juga perlu ada satu mekanisme bagaimana kita mau memperbaiki, di mana kalau saya boleh sebut satu Tabika Kemas Kampung Merabau di Kota Belud, di mana kedudukan Tabika ini di tempat tanah yang menjadi pertikaian, tetapi kesianlah kanak-kanak di Tabika tersebut kerana Tabika tersebut terlalu uzur sudah ya. Jadi kalaulah kementerian boleh mencari satu mekanisme bagaimana kita mau
memperbaharui ataupun menaik taraf tabika ini. Saya juga ingin sebut tabika kemas Kampung Rangalau yang selalu dilanda banjir. Sekarang ini diorang mohon untuk ditempatkan kawasan baru, tapi saya mohon untuk dipercepatkan. Tabika kemas Timbang Dayang, Kampung Timbang Dayang yang menumpang di sekolah agama. Tabika kemas juga Pantai Mas yang teruk. Seterusnya butiran 02200 Jabatan Luar Bandar, butiran 02300 Jalan-jalan Luar Bandar, butiran 02400 Jalan Perhubungan Desa, kira-kira 1.5 bilion diperuntukkan bagi keseluruhan butiran-butiran ini. Saya ingin bertanya, jika bekalan elektrik dan bekalan air luar bandar Sabah boleh dibutirkan secara spesifik untuk Sabah dan Sarawak, kenapa tidak jambatan, jalan-jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa? Sebab kalau kita tengok pun perbahasan hari ini, rata-rata kebanyakannya daripada kawan-kawan Sabah dan Sarawak. Kemudian saya minta juga butiran yang diperuntukkan untuk Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, apakah pertimbangan yang diambil oleh kementerian dalam menentukan prioriti projek jalan-jalan kampung untuk dibina? Apakah proses dan bagaimana pula salurannya? Saya ingin sebut sini Jambatan Kampung Kaung Kota Belud, iaitu satu kampung di mana sekolah dia untuk pergi ke Jalan Tanah Besar adalah melalui Jambatan Gantung. Ini adalah jambatan yang saya rasa perlu dan sudah lama diminta oleh penduduk kampung. Jalan Kampung Kaung, Jambatan Kampung Kaung Kota Belud, Jalan Kebidahan Gendukut, Jalan Takulung Lahanas, supaya kampung-kampung ini tidak lagi perlu melalui kawasan latihan lapang sasar Camp Paradise. Lepas itu Jambatan Konkrit Bawah Air Kampung Tombotuan, Jalan Kampung Tambalaung, Jalan Kampung Singgah Mata. Butiran 01703 bekalan elektrik luar bandar, butiran 02003 bekalan air luar bandar Sabah. Datuk Pengerusi, kalau saya boleh katakan di sini, masalah yang paling besar saya rasa bukan saja di Kota Belud dan di Sabah adalah masalah air. Di Kota Belud, loji air baru di Kota Belud sangat diperlukan, memandangkan loji sedia ada sudah tidak dapat lagi menampung permintaan penduduk di Kota Belud. Dan saya telah dimaklumkan oleh pegawai Jabatan Air bahawa permohonan ini tersebut telah pun dihantar ke Kerajaan Persekutuan dan saya mohon supaya diberikan pertimbangan yang serius. Sebab macam mana pun kita letak ataupun lay pipe di Kota Belud, ya, memang bekalan air tidak mencukupi. Untuk butiran ini masing-masing diberikan peruntukan sejumlah RM284 juta dan RM131 juta. Saya juga ingin menyebut di sini dari segi bekalan tiang elektrik dan juga penyambung ke Kampung Tanjung Batu, Pantai Emas, Kampung Lilut, Kampung Kuala Pintasan, Kampung Pandasan, Kampung Podos, Kampung Kaung Ulu, di mana rumah-rumah ini sudah lama di situ. Bayangkan macam mana menyalurkan bekalan elektrik, ya, yang memerlukan tiang-tiang yang begitu banyak, ya, dan ini menelan belanja yang agak besar. Saya ingin mencadangkan di sini dan saya ingin bertanya juga, apakah jaminan kerajaan bahawa jumlah anggaran yang diluluskan di dalam buku anggaran perbelanjaan persekutuan tidak akan dipotong atau dipindah? Kerana ianya berlaku sebelum-sebelum ini dan nampak seperti dinormalisasikan. Jika alasan diberikan kerana tender tidak dapat disiapkan mengikut jadual atau proses-proses tersebut memakan masa dan kita sememangnya sudah tahu projek ini tidak akan dapat dimulakan pada tahun semasa, mengapa juga kita perlu letak jumlah-jumlah besar ini di dalam anggaran perbelanjaan? Saya rasa ini perlu dihentikanlah style ini, ya. Seperti mana yang saya cadangkan kepada MOF tempoh hari, kita perlu perbaiki sistem penyampaian kita sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri. Kalau perlu letakkan satu time frame yang jelas, ya, kepada negeri dan jika tidak dipenuhi mengapa dan bentangkan kepada Dewan ini sebab ianya tidak boleh dilaksanakan. Proses semak dan imbang perlu diketahui oleh rakyat agar penambahbaikan dapat kita cadangkan. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih, Kota Belud. Pembahas terakhir, Bukit Gantang. Terima kasih, Datuk Pengerusi yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera. Datuk Pengerusi, saya bacakan butiran 030-100 bersekali dengan butiran 030-200. Kedua-dua ini melibatkan
orang kampung dan orang desa, pembangunan usahawan desa dan juga kesejahteraan rakyat. Ini merupakan challenge dengan izin kepada kementerian, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Kekanda saya. Yang pertamanya dari segi masa. Dengan peruntukan yang begitu besar, bagaimana dan apa kaedahnya untuk diuruskan dalam tempoh mungkin 6 hingga 8 bulan sahaja tahun ini. Dan yang kedua ialah bagaimanakah dan apakah aktiviti program yang akan dilaksanakan untuk memahami dan menangani dan memberikan peluang kepada orang desa dan anak muda yang telah pun mengada gelombang perubahan baru-baru ini. Kami, khususnya Parlimen Bukit Gantang, ahli Parlimen PN bersedia untuk memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan apa saja program yang insya-Allah dapat menoktahkan kemiskinan. Bagi saya, khususnya di Parlimen Bukit Gantang, senarai e-kasih yang ada di Parlimen Bukit Gantang adalah 1096, senarai asnaf ada 1200, ibu tunggal yang berdaftar 350 orang. Numbers ini dah ada untuk bersedia untuk menerima apa saja rancangan yang akan dibuat oleh kementerian supaya dapat mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Saya ingin mencadangkan kepada kementerian bahawa program-program yang buat secara nukleus sebagaimana amanah ikhtiar, di mana ada nukleus yang membantu mereka sama ada bidang pertanian, peternakan, IKS, nelayan dan sebagainya. Seterusnya, butiran 02401, amenity sosial. Untuk makluman Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri, ada sebuah masjid di kawasan saya, di Taman Mewah, Masjid Jami' Al-Istiqlal, telah mendap bangunan sudah mula merekah. Pihak JKR telah datang buat siasatan dan laporan tidak boleh digunakan. Walau bagaimanapun, penduduk tidak ada pilihan, mereka terus menunaikan solat di tempat yang sama. Jadi saya mohon bantuan segera daripada kementerian untuk mengelakkan apa keruntuhan berlaku semasa mereka berjemaah. Yang keduanya ialah Bukit Gantang ini ialah kawasan luar bandar, pinggir bandar, tidak mempunyai bandar. Luar bandar, pinggir bandar, tak ada bandar. Tidak ada pusat pembangunan ekonomi, tak ada. Semua aktiviti di Taiping. Jadi saya mohon untuk mewujudkan satu new economic growth center di kawasan Parlimen Bukit Gantang dengan membina sama ada Maktab Rendah Sains Mara, Institut Kemahiran Mara, Kolej Profesional Mara dan Politeknik Mara di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa. Inilah harapan saya daripada Bukit Gantang. Dan satu lagi, butiran 050400 kos operasi dan penyelenggaraan lampu jalan. Kita juga mengharapkan peruntukan untuk lampu-lampu jalan di kawasan kampung-kampung yang selalunya menyebabkan pelanggaran, sama ada haiwan yang berkeliaran di waktu malam dan ada yang berlaku kemalangan maut. Akhirnya, Datuk Pengerusi, butiran 050600 allowance jawatankuasa
Pembangunan dan Keselamatan Kampung. Ini JPKK minta saya sebutkan juga. Jadi saya sebutkan mereka memohon kerana mereka di antara orang yang sibuk menjaga kampung, memohon untuk skim gaji yang sama dengan skim gaji minimal. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih, Cik Gantang. Seramai 23 orang Yang Berhormat telah berucap dan meluahkan harapan mereka, Menteri. Sekarang Menteri, waktunya sila 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Pengerusi. Sebelum saya meneruskan pengulungan perbahasan belanjawan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memperuntukkan sebanyak 11.04 bilion bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi tahun 2023 yang tercatat dalam butiran B22P22 yang merangkumi seperti yang dibahaskan tadi, jalan luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, jalan pembangunan desa, bekalan air luar bandar, projek ameniti sosial, jambatan luar bandar, program penajaan pendidikan mara, skim pembangunan kesejahteraan rakyat yang meliputi program perumahan rakyat termiskin, peningkatan pendapatan, program latihan kemahiran dan kerjaya dan program komuniti sejahtera. Semasa perbahasan tadi, seramai 23 orang ahli yang berhormat telah berbahas, yang telah mengajukan beberapa pertanyaan, isu, cadangan dan pandangan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, yang dimulakan dengan YB Rasah, YB Kuala Kerai, YB Tampin, YB Merbuk, YB Balik Pulau, YB Jeli, YB Seri Aman, YB Arau, Kota Belut, YB Bukit Gantang, YB Bentung, YB Padang Terap, YB Kalabakan, YB Jerai, YB Tebrau, YB Kuala Kerau, YB Betong, YB Gua Musang, YB Kota Merudu, YB Tawa, YB Kampar, YB Jerantut dan juga YB Kota Belut. Datuk yang dipertua, Datuk Pengerusi, saya akan menjawab berdasarkan perbahasan tadi. Yang pertama sekali berkaitan dengan yang dikemukakan oleh YB Rasah, berkaitan dengan JPKK, allowance JPKK, kedudukan MPKK di Negeri Sembilan dan geran khas. Untuk makluman YB Rasah, Kementerian sedang menyediakan garis panduan yang baru untuk pelantikan JPKK dan juga JPKKP. Perkara ini akan dibentangkan kepada jemaah menteri untuk mendapat persetujuan. Sementara itu MPKK di Negeri Sembilan masih status quo. Dan berkaitan dengan geran khas, perkara ini masih tertakluk kepada kemampuan keuangan kerajaan. Sebenarnya bagi pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kita juga memohon peruntukan untuk geran untuk program dan aktiviti JKKKP dan JPKK ini bagi memastikan program dan pembangunan di peringkat kampung dapat disusun diatur dengan lebih baik lagi. Namun begitu, berdasarkan bajet yang telah yang ada, kita bertindak berdasarkan kemampuan keuangan kerajaan pada masa ini. Perkara kedua, Timbalan Menteri, mohon celah sedikit. Terima kasih atas jawapan tadi. Saya menyambut baik, saya faham keadaan kewangan kerajaan pada ketika ini. Cuma saya harap kalau boleh, walaupun tak banyak pun tak apalah. Sebab kawasan kampung ni seringkali kita kata ketinggalan dan sebagainya, kita pun tak mau orang kampung rasa macam terpinggir daripada arus perdana pembangunan. Jadi saya minta kalau tak banyak pun biar ada permulaan yang baik di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Terima kasih, Timbalan Menteri.
Terima kasih Wabi Rasah. Kita ambil perhatian untuk cadangan selanjutnya selepas ini. Perkara kedua yang disebut oleh YB Rasah, jalan-jalan luar bandar. Adakah peruntukan di bawah butiran ini termasuk di bawah Maris? Agensi manakah yang akan melaksanakan dan mekanisme pelaksanaan? Untuk makluman yang berhormat, peruntukan Maris bukanlah di bawah bidang kuasa KKDW. Peruntukan Maris adalah peruntukan penyelenggaraan yang disediakan oleh MOF yang disalurkan terus kepada kerajaan negeri untuk diselenggara jalan di bawah negeri. Program jalan luar bandar di bawah KKDW telah siap dilaksanakan dan akan diserahkan kepada kerajaan negeri supaya dapat didaftar di bawah Maris dan seterusnya menerima penyelenggaraan yang berterusan berdasarkan peruntukan berkenaan. Seterusnya, YB Rasah mengemukakan peruntukan untuk kampung di bawah Parlimen Rasah di kategori untuk orang asli tadi. Untuk makluman YB, pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial Jabatan Kemajuan Orang Asli tidak tertumpu kepada 2 buah kampung di bawah Parlimen Rasah sajalah. Peruntukan yang diluluskan adalah dilaksanakan di seluruh negara. Dengan bajet yang besar ini dijangka lebih 10,000 orang asli akan menerima manfaat daripada aspek sosioekonomi, prasarana dan pembangunan di semua kampung orang asli dalam negara kita. Yang kebanyakannya terdapat dalam 6 buah negeri. Seterusnya, perkara yang dikemukakan oleh YB Rasah, adakah peningkatan peruntukan kemas ini melibatkan premis tadbika baru dan adakah turut melibatkan Parlimen Rasah? Untuk makluman YB Rasah, pembangunan tadbika kemas baru sedang giat dilaksanakan di seluruh negara, termasuk sebuah tadbika kemas berkembar di Taman Mantau Indah Rasah yang dijadualkan siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2023. Terima kasih Timbalan Menteri. Okey. Seterusnya, YB Rasah mengemukakan isu berkaitan dengan peningkatan peruntukan giat mara. Dia sempat tadi 5 minit banyak isu yang dia kemukakan. Peruntukan giat mara kepada 31 juta dan apakah peruntukan bagi lokasi lokasi Rasah? Tadi untuk makluman yang berhormat, sehingga kini terdapat 231 buah giat mara seluruh Malaysia yang memberi fokus kepada 12 bidang kursus. Pada tahun 2023, terdapat 4 kursus baru di bawah giat mara, iaitu kursus masakan, kursus pramusaji, kursus konfeksioneri dan bakery, kursus pendawaian elektrik PW4 dan kursus bike maintenance. Berasaskan bagi degree 9, peningkatan kurikulum berasaskan bidang pekerjaan, kemahiran kerajaan kebangsaan bagi menjamin keboleh pasaran TVET giat mara. Peruntukan ini memberi manfaat kepada peningkatan latihan kemahiran di 8 pusat giat mara di seluruh negeri 9. Seterusnya, terima kasih Timbalan Menteri. Ini Timbalan Menteri terbaiklah Datuk Pengerusi. Kita kena rekodkan dalam handset. YB Kuala Kerai. YB Kuala Kerai pun banyak sempat mengemukakan banyak isu. Yang pertama berkaitan dengan jambatan yang menghubung Kampung Sungai Mas ke Kampung Enggong tidak lagi selamat digunakan kerana paras air telah menghampiri lantai jambatan sedia ada. Untuk makluman yang berhormat, kementerian ini mengambil maklum berkenaan dengan permohonan projek membina jambatan konkrit yang menghubungkan Kampung Sungai Mas ke Kampung Enggong. Dalam hal ini, kementerian ini telah mengemukakan permohonan bagi membina baru jambatan tersebut kepada Kementerian Ekonomi untuk dipertimbangkan kelulusannya di bawah rancangan Malaysia ke-12 rolling ke-4 tahun 2024. Kita sedang mengumpul program ataupun projek rolling ke-4 sekarang. Perkara kedua berkaitan dengan Jambatan Kampung Belanga, Jambatan Sri Tengiang dan Jambatan Kampung Bahagia. Untuk makluman yang berhormat, berkenaan dengan isu jambatan di Kampung Belanga, Jambatan Sri Tengiang dan Jambatan Kampung Bahagia,
bagi permohonan projek jalan luar bandar. Yang berhormat boleh mengemukakan permohonan ini kepada unit perancang negeri untuk disenaraikan dalam senarai keutamaan negeri. Maksudnya negeri Kelantan lah. Senarai berkenaan akan turut diteliti oleh agensi teknikal berkaitan dengan skop dan kos yang bersesuaian. Seterusnya, pihak UPEN akan memperakukan dan mengemukakan senarai berkenaan kepada kementerian untuk diangkat kepada Kementerian Ekonomi bagi kelulusan di bawah rancangan Malaysia. Jadi untuk makluman yang berhormat juga, di bawah rolling plan ketiga 2023, rancangan Malaysia kedua sebanyak 3 projek jalan luar bandar dan projek jambatan luar bandar telah diluluskan dengan siling projek 140.5 juta, iaitu membina jambatan baru Kampung Kemubu ke Kampung Stong dan jajambat merentas laluan kereta api Kampung Stong, Kuala Kerai, Kelantan. Membina jambatan baru antara Kampung Kemubu ke Kampung Stong, jajambat merentasi laluan kereta api. Sama tadi ya. Membina jalan baru dari Kuala Kerai Nal ke Kampung Batu Lada melalui Kampung Aur Duri, Kuala Kerai, Kelantan. Yang ini telah diluluskan pada tahun ini. Okey, seterusnya YB Tampin. Okey. Terima kasih Muhammad Timur Menteri. Antara yang dikemukakan tadi adalah memohon kompleks tadbika di Syed Sarajuddin ditambah memandangkan kuartus baru sedang dibina. Untuk makluman yang berhormat, pihak Kemas mengambil maklum akan permohonan untuk menambah kelas tadbika di Syed Sarajuddin dan akan diangkat untuk pertimbangan dan kelulusan pihak Kementerian Ekonomi. Begitu juga tadbika di kawasan Tampin perlu ditambah. Ada lokasi cadangan yang telah dilawati. Mohon KKW ambil perhatian. Untuk makluman yang berhormat, Kemas juga mengambil maklum akan lokasi-lokasi cadangan. Ini perancangan awal kita sebenarnya. Tadbika-tadbika baru di Parlimen Tampin dan akan mengangkat cadangan ini juga kepada Kementerian Ekonomi untuk rolling plan yang keempat. Okey. Seterusnya Tampin, pembinaan taman permainan yang baru di 30 buah tadbika Taska Tampin. Untuk makluman yang berhormat, pembinaan taman permainan adalah menggunakan peruntukan program 051400 peralatan tadbika Taska Kemas yang berjumlah 1 juta saja setahun. Keutamaan akan diberi kepada tadbika-tadbika yang uzur daif di seluruh Malaysia. Namun begitu, Kemas telah menyediakan modul aktiviti di luar kelas yang menggalakkan learning outside the classroom melalui penerokaan dunia persekitaran nature walk, main pasir, aktiviti botani dan pelbagai aktiviti fizikal di samping taman permainan tadilah. Okey. Seterusnya YB Tampin, isu lantikan pegawai Kemas. Masalah tempoh lantikan kontrak sebelum diserahkan kepada lantikan tetap. Jadi untuk makluman YB, ketika ini dasar pelantikan kaki tangan kontrak Kemas ni ke jawatan lantikan tetap secara sementara masih kekal, yang bagi mereka yang berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun ke atas. Dasar ini mula berkuat kuasa 1 Julai 2016, dijangka tamat tahun 2030. So masa ni kita belum betul. Tetapi kita kena beri prioriti juga kepada grade-grade jawatan yang lain lah, dalam usaha kita memastikan Kemas ni diperkasakan. Kita ada plan strategi kita untuk memperkasakan Kemas ni pada masa ini dan juga masa akan datang. Okey, seterusnya Tampin, ni Tampin lagi ya. Berapakah jumlah usahawan yang dilahirkan? Berapa jumlah usahawan luar bandar yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa? Pada ketika ini, lebih 67,000 usahawan luar bandar telah dan sedang menerima mengikuti program dan inisiatif keusahawanan di bawah KKDW dan agensi. Dari jumlah ini, seramai 171 orang usahawan telah berjaya menembusi
pasaran antarabangsa menerusi program Get to Global di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA. Dan di dalam usaha untuk memastikan usahawan luar bandar untuk terus kekal dan berdaya saing di dalam pasaran tempatan dan antarabangsa, KKDW telah merangka ekosistem keusahawanan yang meliputi 3 komponen utama. Yang pertama, pembangunan usahawan, latihan keusahawanan, coaching dan mentoring dan pakar runding. Yang kedua, pembiayaan perniagaan, infrastruktur perniagaan dan juga khidmat nasihat. Dan yang ketiga, pembangunan bisnes. Maksudnya program khas, akses kepada pasaran, infrastruktur industri dan juga pendigitalan perniagaan. Seterusnya, YB Tampin. Ada lagi. Dia banyak tadi. Peluang pekerjaan luar bandar masih rendah. Berlaku migrasi keusahawanan perlu diperhebatkan untuk rapatkan jurang pendapatan. Berapakah jumlah usahawan berjaya dilahirkan oleh kementerian dan berapa berjaya tembusi pasaran antarabangsa? Jadi untuk makluman YB Tampin, MARA sentiasa memainkan peranan yang signifikan dalam melestarikan keusahawanan Bumiputera, terutamanya membangunkan ekonomi Bumiputera. Sepanjang tempoh RMK pertama hingga ke-12, penerima kemudahan keusahawanan MARA adalah seramai 1.2 juta usahawan yang meliputi latihan keusahawanan, ruang niaga dan pembiayaan perniagaan serta khidmat nasihat. Antara langkah-langkah yang diambil dalam mempersiagakan usahawan dalam memperkasakan keusahawanan berasaskan teknologi digital, memperhebatkan jaringan perniagaan, pensijilan, memperbanyakkan kolaborasi strategik dan melaksanakan pemantauan yang berterusan. Seterusnya, kos sara hidup yang tinggi ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ini akaden yang terbaik lah. Terima kasih. Kos sara hidup yang tinggi ya. Cadangan jawatan kuasa dilaksanakan untuk kaji allowance sara hidup. Pecahan terperinci allowance pecahan dalam dan luar negara. Adakah mencukupi sepanjang pengajian? Ini berkaitan dengan pengajian MARA. Tuan Pengurusi, kajian kenaikan kadar allowance sara hidup pelajar tajaan MARA yang dilaksanakan melibatkan keperluan peribadi dan akademik pelajar luar negara dan dalam negara. Untuk maklumat yang berhormat, justifikasi kos sara hidup pelajar tajaan MARA di luar dan dalam negara adalah seperti berikut. Yang pertama, peningkatan kadar inflasi tertinggi sejak 40 tahun di UK dan Ireland, meningkatkan indeks harga pengguna dan harga makanan menyebabkan kenaikan harga barangan runcit, bahan mentah, sewa rumah, utility bagi pelajar di luar negara. Bandar-bandar di Amerika Syarikat telah merekodkan peningkatan harga indeks pengguna yang ketara. Kesan ini menyebabkan berlaku kenaikan kos terhadap perbelanjaan, melibatkan cas deposit hostel, sewa rumah, perbelanjaan harian, bil dan utilities dan pengangkutan awan. Krisis peperangan di Ukraine, Rusia menggugatkan bekalan gas dan minyak, menyebabkan kenaikan harga cas elektrik dan juga kos pengangkutan di luar negara. Peningkatan AHP, kadar inflasi bagi setiap negeri di Malaysia, justru terdapat keperluan bagi peningkatan allowance sara hidup untuk membantu pelajar dan kumpulan B40 demi kelangsungan pengajaran dan pembelajaran. Kadar allowance sara hidup sedia ada, mula digunakan pada tahun 2009. Kadar ini tidak pernah disemak sejak 13 tahun lalu. Sejak IHP di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan kenaikan ketara sebanyak 21.5%. Merangkumi kenaikan harga, kos pengangkutan, perkhidmatan, perbelanjaan makanan, minuman serta penggunaan utility. Pembayaran bagi kenaikan allowance sara hidup bagi pelajar-pelajar MARA telah pun dilaksanakan pada tahun
lepas September 2022, kenaikan allowance sara hidup secara purata sebanyak 15% buat pelajar di luar negara dan 15 hingga 22% buat pelajar di dalam negara mengikut peringkat pengajian daripada diploma dan juga PhD. Seterusnya, Datuk Pengerusi, YB Merbok. Mana YB Merbok ni? Okey. YB Merbok mempersoalkan tentang MRSM adalah jumlah peruntukan 2023 tidak mencukupi. Untuk makluman yang berhormat, MARA telah menerima peruntukan bagi selenggaraan IPMA berjumlah 50 juta dan sebanyak RM25 juta diperuntukkan kepada pusat-pusat MRSM dan 25 juta lagi diperuntukkan kepada Pusat Institusi Kemahiran MARA (IKM), Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA. Peruntukan ini membantu membaik pulih kondisi bangunan MRSM sedia ada dan menyediakan ruang pengajaran dan pembelajaran yang kondusif kepada semua pelajar MRSM. MARA turut menerima peruntukan sebanyak 2.6 juta bagi penggantian peralatan dan perolehan peralatan baru di bawah program STEM yang memberi manfaat kepada 17 pusat MRSM. MARA juga menerima peruntukan bagi melaksanakan program peningkatan kemahiran tenaga pengajar dan latihan pembangunan pelajar. Untuk makluman yang berhormat, kadar allowance pengurusi MARA adalah sebanyak 10,300 sebulan, merangkumi 8,800 allowance tetap bulanan dan allowance kerajaan sebanyak 1,500 yang dibayar sejak tahun 2015 kepada semua individu yang dilantik sebagai pengurusi MARA. Seterusnya, Merbok juga, masa habis ni. Boleh lanjut? Menteri nak lagi masa? Boleh bagi kalau saya bagi 10 minit lagi. Okey, 10 minit. 10 minit. Saya jawab mana yang sempat, yang tak sempat saya jawab secara bertulis. Okey. Merbok, adakah kementerian akan meneruskan dasar pembangunan luar bandar yang telah dilancarkan oleh kementerian sebelum ni? Untuk makluman YB Merbok dan semua YB dalam Dewan Yang Mulia ini, dasar pembangunan luar bandar 2020-2030 masih diteruskan oleh KKDW. Dasar pembangunan luar bandar menumpukan 10 teras utama iaitu ekonomi berdaya saing dan mampan, keusahawanan, modal insan, prasarana, belia luar bandar, wanita luar bandar, kehidupan luar bandar sejahtera, sistem penyampaian luar bandar, biodiversity dan alam sekitar, perumahan dan juga pembangunan wilayah. YB Merbok juga, saya ikut susunan Datuk Pengerusi ya. Okey. YB Merbok, adakah peruntukan 020800 KEDA merangkumi penyelenggaraan perumahan di wilayah ini? Bagi peruntukan 62,194,300 sebanyak 3 juta telah diperuntukkan di bawah program naik taraf desa KEDA yang mana melibatkan komponen berikut. Baik pulih rumah-rumah di desa-desa KEDA, membina dan menaik taraf bangunan dan infrastruktur lain di desa KEDA, menambah kemudahan awam, dataran, jalan, landscape, sistem sanitari, pembentung rumah di desa-desa KEDA. Ini untuk makluman YB Merbok. Okey. Seterusnya, YB Merbok ingin nak mengetahui peruntukan yang disalurkan kepada kawasan Kampung Cek Bima di Sungai Layar dan dalam Parlimen Merbok. Ada bagi peruntukan 6 yang ini dah. Ambil dekat. Okey, untuk makluman yang berhormat bagi Parlimen Merbok, sebanyak 400,000 telah diperuntukkan bagi tahun 2023. Desa KEDA Cek Bema merupakan salah satu penempatan di dalam Parlimen Merbok yang merupakan antara fokus utama yang diberi perhatian dalam bajet 2023 KEDA yang telah diluluskan.
bagi agenda dasar pembangunan luar bandar masih diteruskan dan ini merupakan orang kata tunjang kita termasuk Kedah di negeri Kedah. Terima kasih, Ibu Menteri. Seterusnya YB Balik Pulau. YB Balik Pulau ada membangkitkan 2-3 isu. Yang pertama berkaitan dengan kompleks kraftangan Sungai Rusa Balik Pulau, Pulau Pinang. Saya dengan YB Balik Pulau memang apa orang kata amat mengetahui tentang perkara ini. Dan untuk makluman yang berhormat, kompleks kraftangan Sungai Rusa Balik Pulau, Pulau Pinang masih kekal di bawah pengurusan Kraftangan Malaysia sehingga 31 Mei 2023. Perbincangan bersama telah diadakan pada 19 Disember 2022 dan Kraftangan telah membuat keputusan untuk menyerahkan kembali kompleks kepada Perda setelah perjanjian pajakan tamat pada 31 Mei 2023. Jadi untuk makluman yang berhormat, usahawan Kraftangan yang menyewa di kompleks tersebut akan terus beroperasi seperti biasa tetapi di bawah seliaan Perda sebelum perancangan lanjut akan dilaksanakan di kawasan berkenaan. Okey, seterusnya YB Balik Pulau juga pembangunan komuniti memohon perincian bentuk pembangunan kepada negeri-negeri. Terdapat 3 program di bawah butiran 02-600 pembangunan ekonomi komuniti. Yang pertama, program Desa Lestari bertujuan untuk meningkatkan ekonomi penduduk luar bandar dalam bentuk pemberian grant maksimum 1 juta kepada koperasi kampung bagi melaksanakan projek ekonomi dalam sektor perkhidmatan, pelancongan, pertanian, penternakan, pembuatan dan juga peruncitan. Yang kedua, program Desa Mall adalah program pemasaran produk usahawan luar bandar melalui platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan lain-lain lagi. Sehingga 31 Januari 2023, seramai 4,098 usahawan desa telah menyertai program Desa Mall dan memasarkan produk secara atas talian di bawah jenama Desa Mall. Program ketiga adalah program pemerkasaan pusat komuniti desa yang membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luar bandar melalui penyampaian, perkhidmatan, penyediaan, latihan komuniti, akses kepada kemudahan ICT dan pusat pendigitalan ekonomi setempat yang dilaksanakan di 191 pusat komuniti desa di seluruh negara. Dan seterusnya isu yang dikemukakan oleh Balik Pulau, perda tanah di Balik Pulau, tanah untuk dibangunkan kawasan perumahan mewah. Untuk makluman yang berhormat, cadangan pembangunan di atas milik tanah perda di Sungai Batu daerah Barat Daya dijalankan oleh anak syarikat milik penuh perda secara usaha sama. Serta semasa ini menunggu kelulusan plan kebenaran merancang daripada PBT. Cadangan komponen 4,000 unit apartmen mampu milik 4,000 unit apartmen mampu milik 34 kedai dan pejabat 4 tingkat. Jadi cadangan harga rumah 300,000 seunit adalah selaras dengan dasar Kerajaan Pulau Pinang 2030 untuk menyediakan rumah mampu milik di negeri Pulau Pinang. Okey, seterusnya YB Jeli YB Jeli ada? Okey. YB Jeli memfokuskan tentang peningkatan pendapatan rakyat berkaitan dengan kesedar. Untuk makluman yang berhormat, bermula tahun 2016 hingga 2022, Kesedar telah membantu membangun seramai 270 orang usahawan yang berdaya maju di wilayah Kelantan Selatan melalui pelaksanaan 5 program dengan perbelanjaan sebanyak 8.5 juta.
Daripada jumlah tersebut, seramai 47 orang usahawan adalah daripada wilayah Jeli. Manakala pagi tahun 2023, Kesedar telah diluluskan peruntukan sebanyak 5.33 juta dengan pelaksanaan 6 program utama yang menyasarkan 100 orang usahawan dan sasaran untuk Parlimen Jeli adalah 25 orang. Ini untuk makluman. Seterusnya daripada YB Seri Aman. YB Seri Aman ada? Okey. Yang ini berkaitan dengan Jalan Perhubungan Desa 02400. Mohon perincian JPD di Seri Aman. Untuk makluman yang berhormat, pihak